Selamat lemai serta berita baik bahasa ngagai kita semua bergulai dengan aku Meteor Malombil Babletin Ukasiban 29 September 2021. Berita dipunkan ngau Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ngabas projek ngagak bangunan baru bas Sekolah Kebangsaan SK Merpati Jepang sehari itu tadi. Berjakung ngau media, Kepala Menteri madaka projek tok terjanggal ketegangan api pandemik COVID-19 lalu dipelabak ketembuk bulan April 2022. Waktu itu mungkin sudah ada face-to-face pembelajaran, tidak ada pakai pakai online lagi. Dan saya nyatakan disebabkan kita menggunakan IBS, ia dapat complete lah dalam masa April tahun 2022. Ini adalah sebahagian daripada menaik taraf pembangunan yang ada di kawasan Satok ini. Kerana kita mempunyai dua buah sekolah yang mempunyai sejarah. Satunya sekolah Merpati Jepang dan keduanya sekolah rakyat Jadan Haji Buah Hassan yang juga kita akan naik taraf. Berprogram ke Sebaka, ia belak nyuak kecek ungkup pelajar Aripati Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Pampang 1 ngagai 15 nembia. Belak data ianya Menteri Pelajar, Sains dan Pansek Teknologi Dato' Amar Michael Mayen Jawong, Dato' Bandar Kuching Utara DBKU, Dato' Junaidi Ridwan, Tuai Projek Opis Kerja Raya JKR Sarawak, Kasidi Morris, engau Sapi Chairman Sektor Pengatur Sekolah Omar Mahdi. Berita nangkan ketuk berkawal dengan projek yang mana ke penyangkai ba RC Pontun WAF Sibu Dato' udah tembuk digagak. Menteri Perenggan Pengangkut Sarawak, Dato' Lee Kim Shin madah, projek kebun ungkus RM862,182.75 sennya digagak Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS dalam tempoh 6 bulan lalu belak dipatau upisnya. Datuk Lee madaka penembuk projeknya dekat Maik Pemaik ngagai komuniti kapal ngau sungai serta mensia mayuh dia. With the completion of the project implementation, it provides safer, more reliable and convenience to the shipping and riverine communities as well as the general public. It is also serve as a long-term solution to the existing facility, particularly physical conditions of the pontoon, which were partially submerged before due to the wear and tear over the years and also has also passed the economic life. This is among the state government initiatives to provide safe, efficient and convenient facility for the benefit of the rakyat. Ia berjaku munyinya maya berjadi ke pengawal nyuak ke sertifikat tender penembuk projeknya di RC Pontun WAF sehari itu tadi. Ko ia penyangkai kedigagak bertahun 1970-nya nyadi palang penyangkai kapal kebesai ngagai sektor di Menggeri Sibu nyengkau Batang Raja ngau Batang Igan. This RC pontoon here was built in 1970 as passenger boat landing facility covering sectors downriver of Sibu town for Batang Rajang, Batang Igan, which form part of Sarawak's inland waterways transport network. Was subsequently changed to cater the needs of double-decker bandong vessels, operation to transport goods and necessities from Sibu to the interior town such as Langkan, Dap, Gemar, Srong, Kapit and also downriver to coastal villages along Batang Rajang. Besides, it services the same purpose for Sibu, for the sector Sibu to Darat. It is also used by passenger boat which provide short river crossing. You can see the boats here, trip to sector Sibu, Kampong, Enkilo. Ia madah penyangkainya agi dikena 10 buah kapal double decker Bandung ngau 2 kapal penumpang nyentuk ke Detok. Menyerumak pelian ngadu ke menua PPN Zon Selatan berengkas 1 Oktober tu, Majlis Islam Sarawak MIS udah ngatur awam berkawal ngau SOP baru bab pengawas solat fardu ngau Jumaat di Masjid ngau Surau. Menteri Muda berupis Kepala Menteri Perkara Islam engau DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah, SOP PPN renggat 3 ti berkawal engau pemendar nambah ke penyampau orang bermasjid engau Surau dekat di Bantai ndak lama lagi. Untuk Majlis Islam Sarawak, kita telah pun membuat kita telah pun mesyuarat minggu lepas
dan telah pun akan mengeluarkan SOP terbaru iaitu setiap masjid dan surau diberi kebenaran untuk membuka ruang masjid surau untuk solat berjemaah, solat fardu dan solat Jumaat. Dengan kata lain, kapasiti jemaah yang diberi kebenaran untuk solat fardu dan solat Jumaat bergantung kepada kapasiti saiz ruang solat masjid dan surau masing-masing. Ia berjaku bunyinya bahawa media sudah ngabas pengawal memberi vaksin yang kena biak berumur 16 dengan 17 tahun di PPB SMK Santubong hari itu tadi. Agik berberita berkawal, maya nyawat tanya media bab perkara berkawal ngelanggur pemansang Malaysia lumpar ke-12 bakal tiudah dibantai ke Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Empai lama tu tadi, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi ke Megak Menteri Utiliti Sarawak, madaka Perintah Sarawak dekat semampai ngembaran ke macam bengkak pemansang ungkup rakyat. Koya, perkaranya serius ngopelin strategi pemansang udah COVID-19 PCDS 2030 daripada ke Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Abdul Rahman Zohari Datuk Abang Openg 22 Julai itu tadi. Keperluan utama negeri Sarawak ialah dari segi kemudahan asas kerana negeri kita besar, luas dan penduduknya berada bertaburan merata tempat. Sama ada berada di kawasan bandar, bingit bandar, luar bandar termasuk di pendalaman mendapat kemudahan asas masing-masing. Keutamaan kita ialah untuk memastikan bahawa penyaliran ataupun perkhidmatan asas seperti utiliti kita iaitu bekalan elektrik dan juga bekalan air bersih, iaitu bekalan elektrik 24 jam dan bekalan air bersih disediakan ke setiap isi rumah menjelang tahun 2025. Bab program bukai, Datuk Dr. Abdul Rahman madah ketiga buah klinik pengerai udah bersawap ngemujur ke program vaccination nembia berumur 18 tahun ke bawah bapalan beri vaksin PPB Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Santubong hari itu tadi. Koya, pengawal memberi vaksin dos kedua tu di Gulu 247 nembia ke berumur 16 hingga 17 tahun. Alai pengawal memberi vaksin dos keteruba udah berengkah 18 September tu tadi, lalu dos kedua berengkah sarito. Ya mada kelimpah nembia hari SMK Santubong, nembia hari Sekolah Seni Malaysia Sarawak engau nembia hendak bersekolah bela nerima tujuh vaksin Mayato. Ia kemegak adun Pantai Damai, madah ke perintah semampai cakah, nentu ke semua nembia 18 tahun ke baru nerima tujuh vaksin COVID-19. Dalam 247 orang pelajar sekolah ataupun remaja yang menerima vaksin tadi, juga melibatkan 4 orang pelajar yang tercicir, maknanya mereka tidak sekolah tapi mereka berusia di bawah 18 tahun. Mereka juga dipanggil untuk mendapat vaksin di sekolah ini. Jadi inilah satu usaha yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dengan kerjasama klinik kesihatan dan juga dengan peringkat bantuan pihak sekolah dan juga JKK Kampung untuk memastikan bahawa semua remaja-remaja kita yang di bawah usia 18 tahun, iaitu daripada 12 hingga 18 tahun, mendapat vaksinasi masing-masing. Beberapa ikut nembia mai diranda pemberita UKAS merit timbal ke mana bab pengawal menerima vaksin. Kami rasa proses divaksin kat situ sesuai sebabnya spacious, si terlalu sepadat lah. Kaya lekat rasa vaksin, ada sesetengah orang yang terus faint out lah, terus fatigue. Tapi bagi kami, saya ada gila lah. Just at firstnya saya ada rasa apa-apa, tapi dah lama-kelamaannya adalah rasa enam sikit. Saya harap agar lekat divaksin, dapat pergi balik ke sekolah, dapat pergi keluar dengan kawan ataupun jumpa family yang jarak jauh lah dan dapat continue kehidupan secara normal. Perasaan saya setelah mendapat vaksin yang kedua ini, saya berasa gembira dan bersemangat kerana mungkin selepas kami telah fully vaccinated ini, kami akan masuk ke sekolah. Jadi saya dapat fokus dengan SPM saya dan dapat bertemu kawan-kawan. Jadi saya berharap lebih ramai lagi pelajar yang akan disuntik vaksin. Berita di Selangau, Menteri Muda Pemansang Menggeri dengan Pengeraja asal Sarawak, Datuk Len Talif Saleh madah ke perintah berguna ke tanah dikenang adu ke pemansang infrastruktur. Untuk kita membangunkan sebuah negara atau negeri, memerlukan infrastruktur yang lengkap
untuk memerlukan infrastruktur yang lengkap. Apakah itu infrastruktur? Termasuklah jalan raya, api, air, telekomunikasi boleh dikonsider sebagai satu infrastruktur. Telekomunikasi untuk internet, untuk kita berdagang, untuk digital ekonomi yang dikelomporikan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri kita semenjak 2017. Jadi semua ini memerlukan tanah. Ia berkomuninya berpengawal nyuak kecek pampas tanah projek PEN Borneo Highway berupis pelilia baru Selangau kemarin. Berjakut ngau media udah programnya, ia madah pampas sepenyampau RM8,599,883 dekat diberi ngagai 58 ikut dari 3 buah rumah panjai, ianya rumah Kunsung Aning, rumah Emu Gima, ngau rumah Anthony Amit Gurum. Jadi setelah berbincang sebegitu lama, dan mereka bersetuju untuk dipindah ke tempat yang lain. Dengan sebab itu mungkin kerana hasutan oleh pihak-pihak tertentu mereka tidak mau pindah, tapi setelah melihat perkembangan pembangunan jalan PEN Borneo ini, di mana ketiga-tiga buah rumah ini juga terlalu dekat dengan jalan PEN Borneo, jadi dari keselamatan dan sebagainya, jadi mereka bersetuju untuk dipindah ke tempat yang lain dengan pampasan sebanyak 8.5 juta. Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang kebelak datai bak programnya, ngenatai kejakut terima kasih ngangke peranak rumah panjai, alai sidak udah bersetuju berpindah nitik ke langgur perintah. Penyerahan pampasan hari ini adalah penyerahan yang consider yang additional, tambahan. Okay? Sebelum ini kerajaan telah membayar yang terlibat kena projek PEN Borneo dekat road reserve. Tapi rumah panjang ini terlalu dekat dengan road reserve. Jadi dari segi keselamatan adalah tidak baik untuk rumah panjang. Jadi kerajaan telah bersetuju untuk membayar pampasan rumah panjang yang dekat dengan jalan raya sekarang. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Land and Survey, juga kepada penduduk di rumah panjang kena bersetuju sama-sama menerima cadangan oleh kerajaan untuk kepentingan kita semua. Siku hari penerima pampasnya tuai rumah Anthony Amit, madah kesidak bersetuju berpindah ke pengelikun peranak rumah panjai dia. Rumah saya itu bahaya, itu saja saya angkat, ada pampasan sedikit sudah okey lah. Sebab saya dulu ada komplain dengan Adun N59 Tamin, IA Kesepagira, dia pun support saya buat satu surat. Sebab pihak saya pun tidak mau terlalu di pinggir jalan. Jadi saya sekarang pun beri terima kasih banyak-banyak dengan Adun IR Kesepagira N59 Tamin. Sebab dia dapat bantu sana, bantu sini. Macam ini saya orang bahaya, rumah panjang Pejaraya pun dia boleh bantu. Memang saya orang beri terima kasih banyak-banyak dengan YB Kesepagira, Adun N59 Tamin, dengan Ketua Pejabat Daerah DO Intiung pun support juga, dengan yang lain-lain berkenaan dengan JKA pun support juga. Berita diteruskan disong alai 100 ekor orang ke berumur 18 tahun ke atas terima tujuh vaksin COVID-19 dengan cara walk-in BPPB Rumah Rehat Song empai lama tu tadi. Penerima tujuh vaksin tu ianya sidak ke benua berjalai ke atur berpekul lalu sidak megak dipinta semampai nitia ke SOP tajak udah nerima vaksin. Nak tu dulu Buletin Kasiban bergulai waku Meteor Malombil ngau bala kru Buletin. Berita kesili agi atau dipedak nengah semua laman media UKAS, nyengkau berportal ukas.sarawak.gov.my, tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Salam perpaduan, salam Sarawakku sayang. Hello everyone, I'm Abdullah Saidul. I know we have been combating the COVID pandemic for the last 2 years. In combating this COVID pandemic, let us also not forget to live a healthy life by working out. Do you know that we have also a rabies outbreak in Sarawak way before COVID-19 exists? The rabies outbreak was declared in Sarawak since 2017. But the difference between the rabies and the COVID is that it is preventable by becoming a responsible pet owner. Now join me
for a visual run for rabies awareness campaign organized by UKAS from 20th September to 1st of October in conjunction with World Rabies Day Sarawak on the 2nd October. Now, please sign up today. Have fun.